Nah, baik, kita mulakan surah Yusuf mulai daripada ayat 96. Surah Yusuf mulai daripada ayat 96. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma, maka manakala, bahawa, ja'a telah datang ia, al-Basir oleh berita gembira, al-Qahu telah melemparkan ia akannya, ala wajihi atas wajahnya, fartadda lalu telah kembali ia, basiro akan penglihatan. Qala telah berkata ia, alam, adakah tidak, aku katakan, lakum bagi kamu, ini bahawasanya aku, a'lamu aku mengetahui, minallah daripada Allah, malah apa yang tidak, ta'lamun kamu ketahui. Ayat 97. Qalu telah berkata mereka, ya abana, wahai bapa kami, istaghfir, mintakan ampun oleh engkau, lana bagi kami, zunubana akan dosa-dosa kami, inna sesungguhnya kami, kunna adalah kami, khotiin orang-orang yang bersalah. Satu lagi, qala telah berkata ia, saufa bakal akan, astaghfiru aku mintakan ampun, lakum bagi kamu, Rabbi kepada Tuhanku, innahu sesungguhnya dia, dialah, Al-Ghafur maha pengampun, Ar-Rahim lagi maha penyayang. Baik, saya mak semula. Kita masih berkaitan cerita Nabi Yusuf alaihissalam.
Ya. Cerita daripada kecil sampailah dia dewasa. Dia satu kisah yang menarik, cerita panjang berkaitan dengan Nabi Yusuf. Apa yang mengherankan, bahawa rombongan anak-anak itu nak balik dan membawa baju Yusuf. Dan ayahnya, dia dapat bau Yusuf. Padahal perjalanan itu masih 3 hari atau 8 hari baru nak sampai rumah. Tapi angin sudah membawa kabar atau bau kepada Nabi Yakub alaihissalam. Dan dia mengatakan bahawa aku tercium atau aku dapati bau Yusuf. Kalau kamu tidak menganggap aku ini dungu, contohnya. Kalau kau tak anggap aku ni gila atau dungu, aku sebenarnya aku dapati bau Yusuf. Ini yang mengherankan. Jadi anak-anaknya menganggap bahawa itu penyakit bapa yang lama ni. Asyik ingat Yusuf. Macam itulah. Baik, kita sambung terus ayat 96 pula. Falamma, maka manakala anja al-basiru, bahawa telah datang ia oleh berita gembira, iaitu Yahuza membawa baju Yusuf. Ini baju yang sudah dipakai, baju yang sudah berpeluh. Sudah ada peluh Yusuf, macam tu. Sampai saja alqahu, telah melemparkan ia akannya, ala wajhi, atas wajah. Lemparkan ataupun selungkupkan dekat kepalanya baju Yusuf tadi. Fartaddah basiro, lalu telah kembali ia akan penglihatan. Terus mata yang begitu kabur, dia dah tak nampak, dia dah dapat lihat kembali. Hilang kerinduan itu. Qala, telah berkata ia, alam aku lakum, adakah tidak aku katakan bagi kamu, inni a'lam minallahi ma la ta'lam, sesungguhnya aku mengetahui daripada Allah apa yang tidak kamu ketahui. Nabi Yakub seorang nabi yang dapat ilmu daripada Allah, yang mana anak-anaknya tidak sampai ilmu itu ke situ. Ini yang yang anak-anak dia pelik sedikit dengan ilmu yang Allah berikan kepada ayahnya atau bapaknya. Padahal anaknya tidak pun mengatakan, ni baju Yusuf ni pak. Tak ada. Hanya diam-diam diselubungkan dekat kepalanya. Dia boleh mengatakan. Perkataan apa? Qala alam aku lakum inni a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Dia sudah tahu bau Yusuf tu dah. Tak payah nak katakan ini baju Yusuf. Dia dah tahu dah. Aku ada dapat ilmu daripada Allah, apa yang tidak kamu ketahui. Macam tu. Baik. Qalu, telah berkata mereka. Ini anak-anaknya. Yang terasa begitu bersalah, terasa berdosa. Dia tak dapat nak dikatalah. Jadi hanya mampu untuk menyerah saja segala keburukan yang dia sudah lakukan. Macam tu. Qalu, telah berkata mereka, ya abana, wahai bapa kami, istaghfir lana, mintakan ampun oleh engkau bagi kami, zunubana, akan dosa-dosa kami, inna kunna khotiin, sesungguhnya adalah kami ada orang-orang yang bersalah. Anaknya tiba-tiba
menunjukkan keinsafan ya di depan orang tuanya. Benar-benar merasa keinsafan. Ya mungkin dalam keadaan yang menangis. Ya kerana mengenangkan perbuatan-perbuatan dia yang zalim, yang menzalimi Yusuf, yang menzalimi orang tuanya. Jadi dia terasa benar-benar bersalah, bapa, ampunkanlah kami bapa, mintakanlah ampun kepada kami bapa. Ya kami ni benar-benar kami bersalah, kami berdosa. Macam itulah. Ya. Qala telah berkata ia ni bapa dia iaitu Nabi Yaqub. Ya. Saufa astaghfiru lakum rabbi. Bakal akan aku mintakan ampun bagi kamu kepada Tuhanku. Nampak tak dia punya bahasa kenapa dia letak saufa? Sedangkan saufa ni nak menunjukkan masa yang masih lama lagi. Ya, kalau dimintakan ampun terus, astaghfirulakum. Tak payah menggunakan saufa. Ya. Jadi bahasa yang bahasa Arab ni ya kita kena perhatikan. Kenapa digunakan saufa? Sedangkan saufa tu lambat lagi. Artinya anak tu minta tolong ampunkan dosa-dosanya kepada Allah. Ya, jadi kata Nabi Yaqub, ya bakal aku minta ampunkan kepada kamu. Atau bahasa kita, nanti aku akan mintakan ampun kepada kamu. Mengikut tafsirannya kata, ya Nabi Yaqub nak menunggu malam Jumaat. Ya. Yang mana malam Jumaat itu dia akan menghadap kepada Tuhannya. Dan disitulah dia akan memohonkan ampun untuk anak-anaknya. Ini nak menunjukkan bahawa malam Jumaat itu malam mustajab. Ya. Jadi sebab itu digunakan saufa, bakal akan. Ya. Dia nak menunggu malam Jumaat. Ya. Baru dia mintakan ampun. Innahu wal ghafurur rahim. Sesungguhnya dia, iaitu Allah, dia maha pengampun. Dialah maha pengampun. Lagi maha penyayang. Baik, ayat yang ke-99. Falamma, maka manakala dahulu telah masuk mereka ala Yusuf, atas Yusuf, awal telah menghampiri ia. Atau bracket telah memeluk ia. Ilahi kepadanya. Abawaihi akan kedua ibu bapanya. Akan kedua ibu bapanya. Waqala, dan telah berkata ia, udkhulu, masuklah olehmu, Misra, ke Mesir. InsyaAllah, jika telah berkehendak oleh Allah. Jika telah berkehendak oleh Allah. Aminin, orang-orang yang aman sentosa. Baik, saya masuk mula. Falamma. Ini ada di secara ringkasnya lah. Maknanya dia dah berbincang ini
untuk membawa mak ayahnya pergi ke Mesir atas jemputan Nabi Yusuf. Sebab Nabi Yusuf tak boleh keluar. Kerja dia banyak. Jadi dia tidak boleh nak tinggalkan. Apalagi musim yang mana manusia tengah mengharapkan benar-benar bantuan daripada kerajaan Mesir. Baik. Ringkasannya, mak ayahnya pun dah sampailah ke Mesir. Dakhalu ala Yusuf. Telah masuk mereka atas Yusuf. Awa ilaihi. Telah memeluk ia kepadanya abawahi akan kedua ibu bapanya. Mendekati ataupun dengan maksud memeluk. Jadi dia peluklah orang tuanya. Begitu lama dia tak jumpa. Ayah, ibunya rindu. Dia juga lagi rindu. Jadi dipeluklah kedua orang tuanya. Qala dan telah berkata ia, udkhulu Misra. Masuklah olehmu ke Mesir. Atau dipersilakanlah. Datanglah ke Mesir. Macam tu. InsyaAllahu aminin. Jika telah berkehendak oleh Allah. Orang-orang yang aman sentosa. Masuklah ke Mesir. Kamu akan aman sentosa. Jadi betapa gembiranya tak dapat nak dikata lah. Orang tuanya bila dapat melihat anaknya. Dia sudah berjaya. Dia duduk di taraf yang paling tinggi di Mesir. Jadi, sebagai orang tua cukup berbangga. Tapi bagaimana dengan adik-beradiknya? Mereka cukup terasa hina, terasa bersalah, terasa berdosa. Yang dia zalimi Nabi Yusuf AS. Bagi kita sambung lagi, warafa' dan telah mengangkat ia abawaihi akan kedua ibu bapanya. Alal arsh, atas singgah sana. Wahoru, dan telah tertiarap mereka. Lahu kepadanya. Sujadan, keadaan sujud. Waqalah, dan telah berkata ia, ya abati, wahai bapaku, haza ini, ta'wil huraian, ru'yaya, mimpiku, min qablu, daripada dahulu. Qad, sesungguhnya, ja'alaha, telah menjadikan ia akannya. Telah menjadikan ia akannya. Rabbi, oleh Tuhanku. Haqqan, kebenaran.
Wakot, dan sesungguhnya. Ahsana, telah memperbaguskan ia. Iz, di waktu. Akhrajani, telah mengeluarkan ia akan daku. Telah mengeluarkan ia akan daku minas sijin, daripada penjara. Waja'a bikum, dan telah datang ia. Bikum, dengan kamu. Minal badui, daripada dusun. Mimba'di, daripada sesudah. An, bahawa. Naza'a, telah mengganggu ia. Asyaitan, oleh syaitan. Baini, di antaraku. Wabaina, dan di antara. Ikhwati, saudara-saudaraku. Inna Rabbi, sesungguhnya Tuhanku. Latifun, amat lembut. Lima, bagi apa yang. Yasha'u, ia kendaki. Innahu, sesungguhnya dia. Wa, dialah. Al-Alim, maha mengetahui. Al-Hakim, lagi maha bijaksana. Baik, semak semula. Sebagai seorang anak, iaitu Nabi Yusuf AS, dia tidak rasa benci kepada orang tuanya. Walaupun orang tuanya bodoh sekalipun, dia tidak rasa benci. Bahkan kasihnya amat mendalam. Di sinilah diceritakan bahawa setelah masuk ke istana Yusuf, maka tempat singgah sana yang selalu Nabi Yusuf duduk di situ untuk mengarahkan pembesar-pembesarnya, kali ini tempat itu diletakkan untuk orang tuanya duduk. Ini ceritanya. Tengok ceritanya. Wa rafa'a abawahi 'alal arsy, dan telah mengangkat ia akan kedua ibu bapanya atas singgah sana aras. Tempat raja biasanya duduk. Aras. Wa horu, dan telah tertiarap mereka lahu kepadanya, kepada orang tuanya, sujud dan sujud. Nabi Yusuf mengatur orang tuanya duduk atas, kedua orang tuanya duduk atas singgasana. Yang lain duduk bawah dan tundukkan diri. Bukan sujud solat ganti salah faham pula. Jadi sujud di sini sebagai satu penghormatan. Itu maksudnya. Untuk memberi penghormatan kepada kedua orang tuanya. Nabi Yusuf pun dia berbicara. Waqala, dan telah berkata ia, ya abati,
wahai bapaku, haza ta'wilu ru'yaya. Inilah huraian atau takwil mimpiku min qablu, daripada dahulu. Bapa, inilah mimpi yang dulu pernah saya ceritakan kepada bapa. Kalau bapa masih ingat, inilah mimpi, huraian mimpi yang saya ceritakan kepada bapa dahulu. Qad ja'alaha rabbi haqqo, dan telah menjadikan ia akannya oleh Tuhanku kebenaran. Mana mimpi itu mimpi yang hak, mimpi yang benar. Ya, itulah kelebihan Nabi Yusuf alaihissalam. Dia boleh menghuraikan mimpi yang akan jadi kenyataan dalam kehidupan. Waqad, dan sesungguhnya ahsanabi, dan sesungguhnya telah memperbaguskan ia denganku. Iza akhrajani minas sijni, di waktu telah mengeluarkan ia daripada penjara. Ya. Aku bukan, maknanya aku bukan mula-mula senang, tetapi aku telah merasai aku sudah dipenjarakan 8 tahun atau 11 tahun. Mengikut tafsir 8 atau 11 tahun. Jadi setelah aku keluar daripada penjara, Allah telah meletakkan aku di tempat yang bagus ini. Wajah bikum, dan telah datang ia dengan kamu minal badwi, daripada dusun atau desa. Kamu pun datang kemari daripada desa. Min ba'di, daripada sesudah. Naza'a syaitan, telah mengganggu ia oleh syaitan, baini, di antaraku, wa baina ikhwati, dan di antara saudara-saudaraku. Mana setelah syaitan mengganggu di antaraku dan di antara saudara-saudaraku. Adik-beradik itulah. Inna Rabbi latifun lima yasha, sesungguhnya Tuhanku amat latif, amat lembut bagi apa yang ia kendaki. Mana Tuhan punya sifat latif, penyantun, seni, tak dapat nak dikata. Dengan sifat Allah Ta'ala, tinggal Allah mengatur begitu halus, tak dapat disangka. Yang Nabi Yusuf boleh jumpa adik-beradiknya, boleh jumpa orang tuanya kembali. Inilah sifat latif Allah yang mengatur begitu seni. Innahu huwal alimul hakim, sesungguhnya dia ni maksud Allah, dialah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Diterangkan bahawa bapaknya duduk di Mesir selama 14 tahun, ataupun dikatakan 7 tahun di situ. Jadi ayahnya balik juga ke tempatnya, iaitu di Kan'an. Ikut ceritanya lah, dia balik juga ke tempatnya, Kan'an. Dan ayahnya juga telah berpesan kepada anak-anaknya, dia nak minta Yusuf angkat dia, angkat dia untuk meletakkan dalam kuburnya. Pesanan dia. Nabi Yusuf datang dan dia menyempurnakan wasiatnya, wasiat ayahnya, bahawa dia nak Nabi Yusuf mengapankan dia, atau mengkebumikan dia. Jadi Nabi Yusuf
melaksanakan wasiat itu. Ya. Jadi cerita mengenai tentang Nabi Yusuf, sebenarnya sampai tidak sampai habis sangatlah. Ini pun dah kira dekat habis ni. Baik, kita sama lagi Rabbi, wahai Tuhanku, Qad sesungguhnya Ataitani telah engkau berikan akan aku min daripada al-mulk kerajaan, wa 'allamtani dan telah mengajar engkau akan aku min daripada ta'wil ahadis, huraian mimpi-mimpi, fatira yang menciptakan, as-samawati langit-langit, wal ardi dan bumi, anta wali engkaulah pelindungku, fid dunya di dunia, wal akhirah dan akhirat. Tawaffani wafatkanlah oleh engkau akan aku musliman sebagai seorang muslim, wa al-hikmi dan hubungkanlah oleh engkau akan aku dan hubungkanlah oleh engkau akan aku bisolihin dengan orang-orang yang soleh. Sama semula. Rabbi, wahai Tuhan, Qad ataitan, sesungguhnya engkau telah berikan kepadaku minal mulki daripada kerajaan, wa 'allamtani min ta'wil ahadis dan telah mengajar engkau akan daku daripada huraian-huraian mimpi, fatiras samawati wal ard yang menciptakan langit-langit dan bumi, anta wali engkaulah pelindungku fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Tawafani wafatkanlah oleh engkau akan daku musliman sebagai seorang muslim, wal hikni bis solihin dan hubungkanlah oleh engkau akan daku dengan orang-orang yang soleh. Jadi doa yang bawah ni adalah doa Nabi Yusuf AS yang mana tak sesuai dengan kita, sebab kita ni bukan peneraju kerajaan. Jadi kita nak faham dengan doa-doa ini, boleh atau tidak. Yang tak boleh, tak sesuai lah, kita bukan peneraju kerajaan. Jadi tak boleh kita katakan qad ataitani minal mulki, tak sesuai. Jadi mimpi yang begitu lama terdiam, terpendam, sekarang sudah terhurai mimpinya. Apa mimpi dia? Maka teringat kita dengan mimpi Nabi Yusuf. Wahai bapakku, sesungguhnya aku telah bermimpi. Aku melihat ahada asyara kaukaban. Aku telah melihat 11 bintang. Wasyamsa wal qamar, dan matahari dan bulan. Ra'aituhum, aku telah melihat mereka li kepadaku sajidin, orang-orang yang sujud. Jadi mimpi ni
adalah tafsir ayat tadi ni adalah tafsiran mimpi Nabi Yusuf, yang mana aku melihat dalam mimpiku ada 11 bintang. Siapa? 11 bintang tu ialah adik-beradik dia. Ya, 10 ibu lain, 11 Bunyamin. Bunyamin dengan Nabi Yusuf satu ibu. Jadi, ya, 10 dia campur Bunyamin 11. Itulah ahada asyara. Itu 11 bintang. Ya. Kemudian wasyamsa dan matahari maksudnya bapaknya. Wal qamar dan bulan ibunya. Ra'aituhum li sajid, semuanya sujud kepadaku. Artinya semua datang ke Mesir dan semua telah dia sujud kepada Nabi Yusuf. Dia sujud di sini dengan makna dia menundukkan diri. Dia menundukkan diri kepadanya. Inilah bapa tafsiran yang dulu pernah aku ceritakan. Ya. Jadi jelas. Ya, tafsirannya sudah terhurai. Ya, tak tahu berapa. Ya, puluh tahun ya baru dia dapat huraian ini. Inilah tafsirannya. Lagi sambung lagi. Zalika. Itu. Min daripada amba'il ghaib. Min daripada amba'i perkhabaran. Al-ghaib yang ghaib. Nuhihi kami wahyukan akannya. Ilaika kepada engkau. Wa ma kunta dan tiada adalah engkau. Dan tiada adalah engkau. Ladaihim di sisi mereka. Is di waktu. Ajma'u telah berkumpul mereka. Amrohum akan urusan mereka. Wahum walhal mereka. Yam kurun mereka mengatur tipu daya. Ayat yang ke-103. 103. Wama aksaru dan tidak. Aksaru lebih banyak. Anas manusia. Walau dan jikalau harostum telah cermat kamu. Dalam bracket berharap. Bimu'minin dengan orang-orang yang beriman. Baik, saya mak semula ya. Zalika min amba'il ghaib. Itu daripada perkhabaran gaib. Nuhihi ilaika kami wahyukan akannya kepada engkau. Maksudnya, cerita berkaitan dengan Yusuf adalah berita yang gaib. Nabi pun tak tahu cerita sebenar Nabi Yusuf ini. Ya.
dengan ihsan Allah SWT telah mewahyukan kepada Nabi tentang kisah sebenarnya yang terjadi kepada Nabi Yusuf dan keluarganya. Wa ma kunta ladaihim iza ajma'u, dan tiada adalah engkau ni Nabi ya, dan tiada adalah engkau di sisi mereka. Di waktu ajma'un, di waktu telah berkumpul mereka, amrohum akan urusan mereka. Wahum yamkurun, walhal mereka mengatur tipu daya. Jadi ayat ini diterangkan kepada Nabi. Ya, jadi Allah nak memberitahu, engkau tak tahu cerita ni, perkhabaran ini wahai Muhammad. Dan kau tak tahu ya macam mana mereka berkumpul mengatur tipu daya ya untuk membunuh ya Yusuf, untuk membinasakan Yusuf. Engkau pun tak ada di sisi mereka ketika itu. Wa ma aksarun nasi walau harasta bimu'minin. Ya, dan ya, tidak kebanyakan manusia. Dan jikalau telah cermat engkau, telah berkendak engkau dengan orang-orang yang beriman. Nah, ayat macam ni kena satu penyusunan yang boleh dipahami. Nah, jadi kalau tadi susun sebenarnya kita tak faham susunan ayat ni. Nah, jadi wama aksarun nasi bimu'minin, macam tu. Dan tiada kebanyakan manusia itu ya orang-orang yang beriman. Jadi bi tu tak payah terjemah pun tak apa. Bi tu dikatakan sebagai ziyadah. Ya, tak perlu diterjemah. Jadi kalau kita nak susunkan yang mengikut nahunya, wama aksarun nasi bimu'minin. Nah, macam tu. Dan tiada kebanyakan manusia itu orang-orang yang beriman, atau kita katakan kebanyakan manusia tidak beriman. Nah, faham kan? Kebanyakan manusia tidak beriman. Walau harosta, baru walau harosta. Dan jikalau telah berkendak engkau, telah cermat engkau, ya, macam mana ya engkau cermat pun, engkau berkendak supaya mereka beriman, tapi kebanyakan mereka tidak beriman. Jadi Allah sudah bagi tahu kepada Nabi ya bahawa kebanyakan manusia tidak beriman. Walaupun kau cermat macam mana, walaupun kau ya berkendak macam mana, ya, manusia itulah dia. Kebanyakan dia tidak akan mau beriman atau percaya. Jadi faham ya kalau mengikut nahunya wama aksarun nasi bimu'minin, ya, baru walau harosta. Macam tu. Kalau kita tiada kebanyakan manusia dan jikalau telah cermat engkau dengan orang beriman. Faham tak? Mesti tak faham. Jadi letakkan makna bimu'minin tu lepas annas. Baru dapat faham. Ya. Kemudian baru walau harosta. Dan jikalau telah cermat engkau. Baik ya, sekadar itu dulu untuk hari ini. Kuliah kita. InsyaAllah kita akan sambung lagi akan datang. Dan untuk sorof saya akan hantar sekejap lagi ni ya, dan buat latihan sorof. Tapi sorof ni sudah masuk kepada bab yang lebih panjang, iaitu tafa'ala ya. Wazan tafa'ala, tafa alif ain lam, tafa'ala. Masih bab masih, tapi ya wazan ya tafa'ala ya. Okey, insyaAllah saya akan hantar sekejap lagi pelajaran sorof dan untuk latihan ya. Itu saja untuk hari ini. Mudah-mudahan kita dapat manfaat bersama daripada kuliah ini, insyaAllah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu